Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung daripada ayat 200 sehingga ayat 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Surah Asy-Syu'ara sambungan daripada bulan lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Begitulah salaknahu, kami menjadikannya. Salaka ni asal makna jalan, ya, asalnya makna jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, sesiapa yang berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Itu makna asal salak. Maslakun, tempat jalan. Kadzalika salaknahu, begitulah kami jalankan. Jalankan apa benda? Dia kata dalam tafsir, ay salakna at-takdziba wal kufra wal juhuda wal inad ay adkhalnahu fi qulubil mujrimin. Allah kata, Allah jadikan dalam hati orang-orang kafir, orang mujrim, orang munafik, orang yang tolak Islam ini, kami jadikan dalam hati mereka sentiasa nak berbohong je kerja diorang.
24 hours nak berbohong aja, nak buat dajal aja, nak melawan. Itulah Allah kata salaknahu adkhalnahu, kami masukkan benda-benda tu dalam hati mereka, waliyazubillah. Jadi seakan-akannya benda pembohongan dalam hati pun mereka ni sentiasa berjalan, tak berhenti memikir besok nak berbuah apa, buka surat depan surat khabar, mikir je apa benda ayat besok nak buka depan, buka depan surat khabar, kan? Nak buat pembohongan demi pembohongan. Fi qulubil mujrimin, dalam hati orang-orang yang mujrim, yang buat dosa, yang melawan Allah di kalangan orang kufar, orang munafik. Tuan-tuan semua, orang munafik ni lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir kita dah cerita banyak kali, kan? Orang kafir dalam mukadimah surah Al-Baqarah berapa ayat? 5 ayat aja pasal orang kafir, kan? Ataupun kurang 5 ayat. Allah mula start orang munafik punya cerita, panjang kisah orang munafik. Surah Al-Kafirun dan surah Munafikun, mana panjang? Surah Munafikun lagi panjang. Al-Kafirun pendek je, kecuali kalau kau baca tak habis, tu dia panjang. La a'budu ma ta'budu wa la a'budu ma a'budu, kan? Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu fi darki, ad-dark dengan makna dalam, asfal paling bawah sekali dalam neraka, dalam jauh dalam kerak api neraka. Maknanya orang kafir duduk kat atas lagi, Choy Solek tu atas lagi, tuan-tuan. Bawah Choy Solek tu aku tak kata siapa-siapa tapi nak khabar, orang Islam yang masa atas dunia munafik. Orang munafik kalau mati, kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita sembahyangkan dia, ya. Yang nak sembahyang lah, yang tak nak sembahyang pun terpulang. Sebab Allah Ta'ala kata la taqum, kan, wala taqum ala qabrihi, jangan kau berdiri, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi, jangan kau sembahyangkan jenazah orang munafik selama-lamanya. Tapi kalau ada orang mati di kalangan orang Melayu beragama Islam, kita kena mandikan dia, kita kena kafankan dia, ya? Jadi munafik itu besok di padang mahsyar teruk, fi darkil asfali minan nar, dalam kerak api neraka. La yu'minuna bih, mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarawul azab al-alim, sehinggalah mereka melihat azab Allah yang dahsyat. Manusia di besok, wal'iyazbillah, harap-harap kita tidak termasuk di kalangan mereka, insya-Allah, amin. Bila mereka melihat azab Allah di hadapan mata mereka, masa itulah Allah kata dalam Al-Quran, semua pakat teringat belaka apa yang pernah dibuat masa dia hidup dulu. Teringat, ya Allah, kan? Teringat balik, ya Allah, kenapalah dulu masa aku hidup aku lawan Islam. Apa dalam surah apa? Ya Allah, dah tua-tua ni surah pun tak boleh ingat juga ni. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, kan? Dia kata manusia ni bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar besok, barulah terhegeh-hegeh, kan? Nak kata bila dia tengok azab, dia pun kata apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu dalam akhir surah Abasa wa Tawalla, surah Amma Yatasaalun. Manusia akan kata, ya Allah, kenapalah masa aku hidup aku buat benda-benda maksiat ni, aku buat benda-benda melawan kau, ya Allah. Dan orang-orang kafir kata, ya laitani kuntu turaban, ya Allah, kenapalah kau tak jadikan aku tanah, kenapa kau jadikan aku manusia. Waliyazubillah. Okey. Fayatiyahum bautatan wa hum la yash'urun. Lalu Allah Ta'ala menghantar azab, bala bencana kepada mereka secara bautah, mengejut. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sedar. Fayaqulu hal nahnu munzarun, dan mereka berkata,
Adakah kami diberikan tempoh masa, tempoh waktu untuk bertaubat? Afa bi'adzabina yasta'jilun. Jadi ada orang kafir yang cakap macam tu, dan ada orang kafir yang minta supaya dicepatkan azab. Waliyazubillah. Kan bila Nabi SAW berdakwah, dia orang kata, suruh Tuhan kau turunkan hujan bala daripada langit. Turunkan hujan bala daripada langit. Kalau kau ni, wahai Muhammad, betul-betul termasuk di kalangan orang yang benar. Kita ni tak pernah diajar oleh Nabi SAW minta bala. Tapi tak adalah seorang hamba Allah tu siap minta mati kena bahan peti lagi, tuan-tuan. Kan? Dia kata kalau lah video tu betul, kan, saya reda dipanah oleh peti. Bodohnya lah orang macam dia. Kesian ke dia. Kita nak belasah pun tak sampai hati tau. Dia pasal dia orang awam, orang jahil, ya. Dia cakap ikut sedap aja. Berani cakap macam tu. Waliyazubillah. Kita semua minta husnul khatimah. Kena bahan peti tu husnul khatimah ke? Su'ul khatimah lah bodoh. Tu. Dia tak, masalah tak mengaji, tak belajar, kan. Dia berani kata macam tu. Tapi Allah ni penyayang, tuan-tuan. Allahu alam lah. Harap-harap Allah tak makbulkan doa dia, insya-Allah. Amin. Sebab kita kesian. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Cakap manusia ni, masa cakap dia tak sedar. Bila kena, oh menyesal, saya menyesal, kan. Macam orang bergaduh dengan bini lah. Bergaduh pedagang, dia pun cerai bini dia. Masa cerai tu tak sedar. Dah cerai tu fikir, kenapa lah aku cerai bini aku, barulah menyesal, kan. Afa ara'aita immatta'nahum sinin. Wahai Muhammad, adakah kau tidak melihat immatta'nahum sinin, apabila kami memberi kepada mereka nikmat beberapa tahun, nikmat hidup beberapa tahun. Lama hidup, lama memerintah, 50 tahun lebih. Sinin. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka apa yang kami janjikan, iaitulah hari kiamat ataupun hari kematian. Masuk dalam lubang kubur, berhadapan dengan malaikat munkarun wa nakir, ditanya soalan-soalan dalam kubur. Harap-harap kita semua dapat menjawabnya, insya-Allah. Amin. Lepas tu kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang kafir, orang tak beriman, orang fasik, orang munafik, bila bangkit-bangkit dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Bangkit-bangkit kata celaka, dia kata. Bukan pasal dia orang belaka, tuan-tuan. Ya, celaka. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Dia kata marqad. Marqadun dengan mana tempat tidur. Ar-raqad ini dengan mana tidur kejap yang melenakan, menyeronokkan. Jadi kita dah cerita dulu antara kiamat yang berlaku iza zulzilatil ardu zilzalaha itu dengan yaumul mahsyar, hari kebangkitan itu, jarak antara dua zaman, dua waktu ni 40 tahun. Semua aktiviti rehat belaka, tiba-tiba dibangkitkan balik. Bila dibangkitkan balik, kalimah yang pertama keluar, ya wailana, celaka je kami. Memba'asana bi marqadina, siapa yang kejutkan kami daripada tempat tidur kami? Allah kata, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benar Nabi dan Rasul dahulu cerita berdiri dekat kau, tapi kau tak pernah percaya, kan? Orang Melayu baca Yasin tiap-tiap malam, tiap-tiap minggu dan Jumaat. Yasin baca tiap-tiap malam, tapi haram tak faham. Lepas tu aku hari satu badan tu, kan? Baca-baca, lepas tu sokong juga yang kezaliman yang tak betul tu, yang rasuah, yang salah guna kuasa, yang mengamalkan politik lucah tak senonoh. Baca Yasin, kan? Lepas tu sokong juga buat-buat tu. Ini masalah tak faham. Quran tu untuk kau faham, bukan untuk kau baca je, untuk kau faham. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka apa yang Allah janjikan. Bila datang berlakunya kiamat, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak boleh membantu mereka segala kekayaan, kemewahan yang pernah mereka miliki masa hidup dahulu. Sebab tu tuan-tuan,
kita nak berjuang ni, biar betul-betul berjuang Islam, betul-betul berjuang Islam 100%. Tak boleh ambil sikit-sikit. Bila kita ambil sikit-sikit, nanti akidah kita bercelaru. Bila kita ambil 100%, udkhulu fis silmi kafatan, InsyaAllah selamat hidup kita. Tapi bila kita ambil sikit-sikit, tu jadi masalah besar tu. Dan dekat padang mahsyar nak menjawab pun payah. Ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidak boleh membantu segala kekayaan, kemewahan yang pernah mereka miliki masa hidup dahulu. Jadi bila ayat ni tuan-tuan, ayat 205, 206, 207 ni, kalau kita masih ingat, anak kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bernama Abdul Malik, ya. Dia ni antara anak Umar bin Abdul Aziz yang paling wara' dan yang paling mencontohi moyang dia, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan satu hari sepupu dia datang ziarah dia ni, ziarah Abdul Malik ni. Datang ziarah, lepas tu dia tidur dekat rumah Abdul Malik. Sampai waktu malam, sepupu dia terjaga. Dia dengar Abdul Malik ni tengah bangkit qiyamul lail, sembahyang malam, dan baca ayat ni. Afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Dia berhenti, dia ulang balik. Afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Dia ulang balik, ulang balik. Sunat, kalau kita sembahyang sunat, kita ulang ayat yang memberi kesan dalam hati kita. Sunat kita ulang. Kalau sembahyang sunat lah, sembahyang fardu kau jangan buat macam tu. Bebek makmum, oi dah lah tu, lengoh ni kat belakang, subhanallah. Tak boleh. Kalau sembahyang seorang-seorang, lantak kau nak berdiri 8 jam pun tak ada hal punya. Kalau sembahyang jemaah tak boleh. Nabi suruh kalau kita sembahyang jemaah, ringankan sembahyang jemaah, ringankan. Sebab makmum kat belakang ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang sakit, ada orang sakit perut dan macam-macam lagi. Jangan lama-lama sangat. Ni kadang kita ni mentang-mentang nak pilihan raya, sembahyang hajat, sujud sejam. Aduh, makmum sakit perut, kan nak kepit-kepit buntutnya. Janganlah buat macam tu. Agak-agak lah sujud kan. Okey. Jadi dia ulang. Jadi sepupu dia dengar. Mula-mula sepupu dia biar je. Lama-lama sepupu dia kata, ni kalau aku biar ni boleh mati dia ni. Sebab bila dia baca tu, dengan suara dia macam terputus-putus, macam orang tertekan, menangis. Kalau kita tengok ayat ni, macam kita katakan tadi, makna dia, afara'aita immata'nahum sidin. Adakah kau tidak lihat wahai Muhammad, mereka yang kami beri nikmat beberapa tahun. Masalah sekarang, Abdul Malik ni anak kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bapa dia tu khalifah. Jadi nikmat jawatan khalifah itu seakan-akan satu nikmat yang besar, yang dikhawatiri ayat ni kena atas bapa dia dan kena atas dia juga. Kan? Kau faham tak cerita aku ni? Jadi dia takut. Padahal Umar Abdul Aziz semua orang tahu bagaimana zuhudnya dia, bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, dalam sejarah hidup dia, setiap hari selepas daripada dia jumpa rakyat, dia akan bertemu para alim ulama, bermuzakarah, cerita pasal hari kematian, pasal hari kebangkitan, cerita sampai lewat malam, ya. Lepas tu balik rumah. Sampai rumah, isteri dia kata, bukan masa tidur, tak, bentang sejadah dekat mihrab, sembahyang, sujud, menangis, sampailah terlelap masa sembahyang. Isteri dia geleng kepala tiap hari. Bini dia kata, kenapalah Allah memberikan kepada suami aku jawatan ini? Kalaulah Allah jauhkan jawatan ini kepada suamiku, sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Dan isteri dia kata, sepanjang-panjang Umar bin Abdul Aziz pegang jawatan khalifah, kami berdua tak pernah mandi wajib selama 2 tahun setengah. Tak pernah mandi wajib, kau tahu tak? Bukan pasal air tak cukup, pasal dia bagi air 20 liter aja. Bukan.
Kan? Ada satu puak-puak bodoh ni kau tahu. Orang 20 meter cube dia bagi 20 liter. Cerdik sangat. Kan? Buat malu orang Shah Alam aja. Tak apalah kan, dia pun nak tiru juga, biola. Bukan masalah air tak cukup ke, tak. Nak projek pun tak sempat, kau tahu tak? Bukan nak katalah tuan-tuan pun alami kan, kita nak pilihan raya ni, ada siapa tak sempat projek, cuba kat tangan sikit tengok. Tak salah projek Syekh, sunat dapat pahala, bunuh Yahudi lagi, kau tahu. Tapi tak ada mood, tak ada keinginan. Sebab apa? Angin ataupun suasana pilihan raya ni menyebabkan kita ni duk fikir tak steam Syekh, tak steam. Duk awak cetong kan, duk kata kan, buat benda-benda tak jadi benda. Pasal apa? Hati duk susah, ya Allah kan, tak ada mood. Jadi kita tangguhkan dulu projek tu. Lepas kita menang di Putrajaya, insya-Allah, takbir Allah. Itu realitinya. Itu baru kita menghadapi pilihan raya yang berapa hari ni. Omar Abdul Aziz pegang jawatan 2 tahun setengah. 2 tahun. Dia bukan dia tahu dia pegang jawatan 2 tahun setengah, dia tak tahu pun. Dia start pegang jawatan, pressure, tekanan, tak boleh buat apa, makan tak lalu, minum tak lalu, bersama dengan isteri pun tak lalu. Sampai dia kata dekat isteri dia, wahai Fatimah, Nabi Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, kalau kau boleh bertahan dengan aku, duduklah dengan aku. Kalau kau tak nak, aku ceraikan kau carilah suami lain. Isteri dia kata, tak apalah bang, saya sabar dengan abang. Sanggup bersusah payah dengan suami dia. Tak pernah mandi wajib. Kita jangan buat pelik pula. Orang kita kadang jadi YB sempat lagi pasang 4 baik punya. Ini YB bid'ah dalalah dia panggil tuan-tuan. Kau ni YB ke menatang bam dapur kau ni kan? Jangan buat pelik itu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi anak dia ni, Abdul Malik ni menangis. Bayang baca ayat ni menangis. Pasal apa? Bimbang. Jawatan yang Allah bagi ni nikmat yang besar. Takut bapak aku tak boleh bawa, takut aku pun kena soal juga. Menangis. Sampai sepupu dia kata, ni kalau aku tak tegur ni mati dia kejap lagi dengan. Kalau aku tak kacau dia sembahyang, dia baca rasa boleh mati dia ni. Lepas tu sepupu dia pun buat konon-konon, dah pergi kau. La ilaha illallah. Macam itulah. Jadi bila Abdul Malik dengar sepupu dia terjaga pada tidur, dia pun pelan, Allahu Akbar, sami Allah, dia pun Assalamualaikum. Kan? Orang dulu macam tu, dia tak nak tahu orang tahu dia qiyamul lail. Dia tak nak, dia rahsiakan qiyamul lail. Ada seorang hamba Allah tu siap tulis dekat Twitter, saksikan stream live stream sembahyang subuh saya. Aduh, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau kalahkanlah mereka ya Allah, amin. Tuan-tuan, benda baik ni. Sebab tu Syahid Hasan Al-Banna ketika dia menjadi pimpinan Al-Ikhwanul Muslimun, dia masa tu pengaruh ikhwan dah hebat kan, seluruh dunia Arab. Jadi dia ni sampai dekat satu kawasan, dia pun baring dekat pokok tu dengan tidak ada lapik, dengan tak ada apa, gitu baring. Lepas tu datanglah kira wartawan dia lah, surat khabar Ikhwan Muslimun ni nak tangkap gambar. Jadi Hasan Al-Banna kata, nak buat apa tak gambar? Ni nak letak gambar Tuan Mursyidul Am kan, dekat depan surat khabar, orang tengok. Hasan Al-Banna kata, tak payahlah. Tak payah. Allah Ta'ala dah tahu pun cukup segala-galanya Allah kan. Bukan kita nak kabur korang, tapi benda zaman akhir zaman ni semua nak promosi berlaku kan. Nak pergi umrah pun nak promosi kan. Contohlah kan, nak kena ada orang escort lah, tak apa-apa lagi. Wal'iyazubillah. Jadi tuan-tuan semua, dibimbangi benda-benda ni merosakkan pahala kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita nak share, kalau kita nak buat atas dasar wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, boleh. Tapi bukan time pilihan raya je. Ni tak time pilihan raya nak suruh orang tengok tu subuh berjemaah lah, ada apa-apa lah buat karen tu kan. Tak pernah pergi masjid bertaling, pergi pakai kopiah putih lagi tu. Siap baca bayan, kau jangan main-main. Confuse orang tabligh itu. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Allah Ta'ala kata, dan kami tidak menghancurkan mana-mana kampung, mana-mana negeri
illa laha munzirun, kecuali kami hantar pemberi peringatan. Kami akan hantar Nabi, kami hantar Rasul. Dah Nabi Rasul tu dah cakap, dah cerita, dah cakap, dah ceramah semua-semua, dah berkempen, kau tak nak dengar juga, baru aku hancurkan korang. Ya, Allah Ta'ala kata apa? Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah, kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehingga kami menghantar Rasul kepada mereka. Zikra. Wa ma kunna zalimin, sebagai peringatan, dan tidaklah kami di kalangan orang-orang yang zalim. Allah tidak akan berlaku zalim. Bila Allah tak berlaku zalim, maka Allah kata pada dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan sekali-kali kamu wahai manusia menzalimi sesama kamu. Allah Tuhan Al-Qahar, Al-Muntaqimu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru. Sifat dia Al-Muntaqimu, membalas dendam, maha membalas dendam. Tapi dia tidak ada nama dia Az-Zalimu, yang zalim tak ada. Dia ada sifat nama Al-Jabbaru, yang garang, yang bekeng, ada nama tu, tapi dia bukan Az-Zalimu. Dan Allah Ta'ala kata apa? Inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, fala tazalamu, jangan korang zalimi sama-sama korang, sama-sama manusia jangan zalimi. Ni tak zalim kot dan kan, nyak ke member, keluar gambar dekat Facebook tu kan, selepas sebelum Bangla, selepas jadi Melayu, siap kahwin lagi. Allah, teruk je lah gambar tu. Lepas tu dia kata bersyukurlah. Tu tak tahan tu saya. Allah, nyaknya je lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, Al-Quran ini tidak diturunkan oleh syaitan. Setan bukan menurunkan Al-Quran. Sebab ada orang kata syaitan Al-Quran ini merupakan ayat-ayat daripada setan. Ni zaman Nabi, zaman sekarang pun ada juga. Wa ma yanbaghi lahum, dan tak mungkin bagi mereka. Wa ma yastati'un, dan mereka takkan mampu. Innahum 'anis sam'i lama'zulun, sesungguhnya mereka syaitan daripada mendengar Al-Quran, lama'zulun, mereka dipinggirkan, mereka dijauhkan. Al-in'izal ini makna kita biasa dengar golongan Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah ni orang yang dia i'tizal ni, contoh kita ramai-ramai kan, lepas tu ada satu geng cipu duduk jauh-jauh, terpinggir jauh pada orang. Jadi Allah sebut Al-Quran ni ada tiga benda. Dia kata kat sini, summa zakara annahu yamtani'u alaihi min thalathati awjuhin, ahaduha annahu la yanbaghi lahum. Yang pertama, Quran bukan diturunkan oleh syaitan. Yang kedua, wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, tidak mungkin Al-Quran ini diberikan kepada syaitan dan mereka takkan mampu membawa Al-Quran. Laisa huwa min bughyatihim wala min talabatihim li'anna man sajayahum al-fasad wal idlal al-ibad wa hadha fihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tak mungkin syaitan ini membawa ayat-ayat suci Al-Quran, sebab dalam Al-Quran ayat-ayatnya bercerita tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh buat baik, mencegah kemungkaran. Sedangkan syaitan ini menyuruh kepada kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala. Innahum, dan yang ketiga, golongan-golongan syaitan ini anis sam'i, daripada mendengar Al-Quran, la ma'zulun, dipinggirkan. Jadi disebutkan dalam ayat yang lain, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'an harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Ini dalam surah Jin. Dulu jin ni tuan-tuan, dia boleh curi maklumat-maklumat daripada langit. Dia tahu maklumat-maklumat daripada langit. Jadi dia akan curi, dia akan putar, spin. Lepas tu dia hantar dekat wakil-wakil dekat atas bumi ni. Wakil-wakil dia orang zaman dulu, Tok Bomo, Nujum Pak Belalang, semua-semua itulah yang geng mandrem-mandrem, dia bagi maklumat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para malaikat menjaga langit. Dalam surah Jin kata, wa anna lamasna as-samaa'a, jin dia kata kami naik ke langit,
sampai dekat langit, sampai boleh sentuh langit. Fawajadnaha, lalu kami dapati di langit ini mulian, dipenuhi dengan harasan syadidan, harasan, penjaga yang amat kuat. Para malaikat menjaga langit. Wa syuhuban, dan juga syuhub. Syuhub ini tuan-tuan, tahi bintang. Tahi bintang ni merupakan yang merejam setan-setan ataupun jin-jin yang nak mencuri segala maklumat. Jadi tahi bintang ni ialah perejam bagi syaitan ataupun jin yang mencuri maklumat. Sekarang dah tak banyak dah tahi bintang kan, pasal setan pun dah insaf, asyik kena je. Dia pun duduk kat bawah je lah, dia pun tak larat nak naik ke atas, asyik kena je. Jarang-jarang jatuh tahi bintang ni kan. Jadi Allah Ta'ala sebut Al-Quran mustahil datang daripada syaitan, sebab syaitan menyuruh kepada kemungkaran, sedangkan Al-Quran menyuruh kepada kebaikan. Dan Allah Ta'ala meletakkan di langit harasan syadidan, penjaga, protek yang cukup kuat di kalangan para malaikat. Dan ada syuhub. Syuhub yang kita sebutkan tadi, tahi bintang yang mengattack, menyerang mereka. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Maka jangan sekali-kali kau menyeru bersama dengan Allah itu Tuhan yang lain, maka kau akan diazab. Dan Allah Ta'ala sebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini kalau kita lihat dalam ayat Quran, ayat 214 surah Asy-Syu'ara ni, dia duduk dekat tengah-tengah Al-Quran ni, juzuk 19. Tapi ini antara ayat yang terawal Allah turunkan. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ada ulama kata ayat ya ayyuhal muzammil qum bil laila illa qalila. Ayat yang keempat, wa anzir ashirataka al aqrabin. Maknanya apa? Dan berikan amaran wahai Muhammad kepada kaum keluarga kau yang paling hampir. Jadi kalau kita ikut segi logik je, kalau ayat tu ayat yang keempat, maknanya dia kena tulis dekat Al-Baqarah kan. Tiba-tiba kita tengok Baqarah mula-mula kan, Iqra dekat belakang-belakang, jadi kat tengah-tengah ni apa cerita ni ustaz? Kan? Jadi silap cetak apa? Kita kata macam tu. Bukan silap cetak apa, oi. Malaikat Jibril sebelum Nabi SAW wafat, Malaikat Jibril dalam satu Ramadan dia turun sebanyak, dalam setahun tu 2 kali dia turun bertadarus dengan Nabi, cek bacaan semua. Dan Malaikat Jibril ajar ke Nabi susunan surah dan susunan ayat. Surah ni yang pertama, surah ni yang kedua, surah ni yang ketiga. Buat macam tu. Ayat ni dekat Baqarah, ayat ni dekat An-Nisa, ni dekat Ali Imran, ni disusun macam tu. Jadi susunan ayat ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Sebab tu benda-benda agama ni tuan-tuan, bukan semua ada logiknya. Kadang-kadang benda tu langsung tak logik. Allah yang Maha mengetahui. Kenapa ayat yang keempat tiba-tiba terletak dalam surah Asy-Syu'ara juzuk ke-19 ayat 214? Ni kerja Allah Ta'ala belaka. Kau jangan cakap banyak, ya? Kita pun tak tahu. Benda dalam Islam ni tuan-tuan, kita sebut tadi, bukan semua ada logiknya belaka. Contoh masalah orang perempuan iddah kematian suami kan. Kalau orang perempuan yang mengandung, dia ada iddah dia sampai dia beranak dan lahirkan anak. Okey, kita fikir segi logik, ada logiknya, supaya dia panggil bara'atul rahmi, supaya rahim perempuan tu bersih kan, dia boleh kahwin lain untuk suami yang lain. Tapi kalau perempuan tu dah menopause kan, dah expired dah tarikh dia, tak ada benda lah kan, tak ada head dah orang kata, Aisyah dia panggil perempuan yang dah tak ada head dah, tapi dia tetap kena iddah juga. Apa pasal dia ada iddah pula kan? Dia mengandung pun tak ada dah, darah pun dah tak ada dah, nak buat apa lagi? Dia panggil apa? Amrun ta'abudi. Allah kata beredah, kau jangan cakap banyak. Ini arahan Allah. Macam tu lah. Jadi agama ni bukan semua ada logik. Ada banyak benda yang kita tak terfikir, segala-galanya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran kan, aku bagi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku berikan kepada kamu ilmu kecuali sikit sangat. Sikit. Itu pun dah rasa macam bagus je kita ni kan. Kita ni tak ada benda bang. Yang kita pernah dengar cerita Nabi Musa alaihi salam,
bila berguru dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Kan benda pelik dengan Nabi Khadir ni, benda yang luar batasan manusia. Pergi bunuh budak lah, pecahkan sampan lah, tak apa-apa lagi kan. Tiba-tiba tengah-tengah macam tu Nabi Musa pun sakit kepala, datang seekor burung. Masa tengah naik sampan tu, burung gagak ni patuk air laut. Dia patuk air laut. Lepas tu dia pun parking dekat sampan, melekat air dekat paruh burung tu. Apa kata Nabi Khadir? Wahai Musa, kau nampak tak air yang melekat dekat paruh burung tu? Nampak? Kau nampak tak laut ni? Nampak? Nabi Khadir kata, wahai Musa, ibaratnya ilmu yang Allah beri kepada kita ialah air yang melekat dekat paruh burung ni. Ilmu daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat besok, yang semua ilmu yang saya tahu, yang tuan-tuan tahu, yang orang lain tahu kan, ilmu agama, ilmu fizik, ilmu matematik, BI, tak apa-apa semua itulah ibarat yang melekat dekat paruh burung. Adapun lautan ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata apa kan, macam tu pun belagak lagi nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, jadi Allah Taala takdirkan ayat ini berada di tengah-tengah surah. Ketika ayat ini turun, Nabi masih lagi baru dalam kerja-kerja kenabian dan kerasulan. Baru dalam setahun ataupun 2 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi mukadimahnya Allah kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri amaran kepada kaum kerabat kau yang hampir. Wa anzir, beri amaran. Jadi Islam ni tuan-tuan, dia ni kadang-kadang keadaan kita bercakap, kadang-kadang keadaan kita berceramah, kena ada unsur-unsur amaran, warning. Sebab Allah kata macam tu, wa anzir. Bila kita ceramah, bila kita mengajar, ada unsur-unsur amaran, jangan marah ke kita. Ni apa ustaz digarang doa ni? Ni apa pasal ustaz ni gini-gini ni? Aku lugu kepala kau apa tahu? Ni Allah cakap lah bro. Kau baca betul-betul ayat ni, wa anzir. Inzar dengan makna amaran. Allah Ta'ala tak kata wa altuf, lembutlah dengan anak beranak kau. Tak ada. Allah kata wa anzil, beri amaran. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Adapun orang-orang yang beriman, kau sayangi mereka, kau berlembut dengan mereka. Fa in asauka, tetapi kalau kerabat engkau, anak beranak engkau, masyarakat engkau degil, lawan, tak dengar cakap, faqul, katakan kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun, aku berlepas tangan daripada apa yang kamu nak buat. Aku dah cakap, aku dah explain, aku dah jelas. Korang lawan juga Islam, besok kau jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Okey tuan-tuan, berkenaan dengan ayat ini ada hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW berdakwah terhadap anak beranak dia orang, anak beranak Nabi. Sebelum itu Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang tahu pasal aku. Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, kan? Muhammadun Rasulullah, tahu nama dia ni. Min yahudiyin wala nasrani, sama ada orang tu Yahudi ke Nasrani ke apa ke, summa la yu'minu bi, tapi dia tidak beriman dengan aku, illa dakhalan nar, kecuali akan dihubankan masuk neraka. Sebab tu tuan-tuan, kita ni beriman dengan Nabi SAW dengan keimanan yang sempurna, bukan iman sikit-sikit, ambil mudah, separuh-separuh dan sebagainya. Okey, kisah bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan anak beranak. Allah Ta'ala bila menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri amaran kepada kaum kerabat kau yang hampir. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safa fa sa'ida alaihi summa nada ya sabahahu. Bila turun ayat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam panjat bukit Safa dan Nabi panggil kepada orang-orang Quraisy. Fajtama'a an-nasu ilaihi baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'athu rasulahu. Orang yang ada di sekeliling Kaabah ni, kat Mekah ni, semua pakat berkumpul belaka dekat Nabi yang nak berucap ni. Yang tak boleh datang, hantar wakil yang duduk kat rumah ni. Ada apa? Ada ceramah ke? Kan? Hantar wakil. Pergi dengar, ambil maklumat apa dia.
Maka Nabi kata, ya Bani Abdul Muttalib, wa ya Bani Fihrin, wa ya Bani Lu'ay, ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bisaf'in hadha al-jabal turidu an tughiru alaykum akuntum musaddiqiyah? Qalu na'am. Qala fa inni nadhirun lakum bayna yadaykum 'adhabun shadid. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'ira al-yawm alihadha jama'tana. Nabi SAW pun kumpulkan belakang orang ramai. Bila Nabi kumpul, Nabi pun tanya satu soalan, tuan-tuan semua, lau akhbartukum, kalau aku cakap dekat belakang bukit tu ada satu pasukan kuda musuh nak serang Mekah, korang percaya tak cakap aku? Orang kafir kata, ma jarabna alayka kaziban, engkau tak pernah bohong wahai Muhammad. Semua kata macam tu. Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi, semua je kekek tu, ayah dia, tiga dia, kekada tak ada, semua cakap ma jarabna alaika kaziban, engkau ni tak pernah berbohong dengan kami, tak pernah berbohong. Nabi pun seronok lah, semua kata macam tu kan. Nabi pun cakap, kalau begitu aku nak beri amaran, kalau kamu masih lagi menyembah berhala, di hadapan kamu ada azab Allah yang amat dahsyat. Elok Nabi kata macam tu. Orang yang mula-mula segah Nabi, siapa dia? Abu Lahab kan? Dia bangkit, tabal, aku tak naklah jadi Abu Lahab ya? Tapi dia jegah je Nabi depan-depan orang, celaka kau Muhammad, pasal ni kau buat ceramah dia maki je Nabi SAW, dan Nabi tak jawab makian tersebut. Okay? Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun turunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabb kan. Abu Lahab kata ke Nabi sekali dia celaka, Allah jawab dua kali, tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celaka kau sekali lagi. Jadi kita ni orang berjuang Islam, nak marah macam mana pun sabar banyak-banyak tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita ceramah dia provokasi, sabar banyak-banyak, serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni cakap, sampaikan, orang nak terima ke tidak itu kerja Allah. Yang penting kau dah sampaikan, kau dah buat kerja. Saya dah cakap, saya dah mengajar, saya dah ceramah, orang nak terima ke tidak bukan kerja aku, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah lah ya, segala puji bagi Allah yang meletakkan kita di dalam kerja-kerja Islam ni. Dalam beberapa hari kita buat kempen untuk perjuangan Islam ni tuan-tuan. Baru-baru ni anda pergi ceramah kat Shah Alam ni lah ya? Depan saya wakil daripada Hindu, nama dia K. Saravanan. Dia punya dahi ada 3 line, baik punya sarjan kan? Dia ada nada amari ke cari ke body jadi ke kan. Dia duduk depan aku, dia buat ceramah kan. Anda kata, K. Saravanan, Islam kalau memerintah, Islam akan jaga 3 perkara: bab makan kamu, bab agama kamu, bab kebudayaan kamu. Jangan susah hati, dia angguk kan. Kalau Islam merintah, orang Hindu nak makan apa, makanlah, itu hak kamu. Nak makan chapati, janji di chapati kan. Tandoori, apa kau nak narking ke pergi cari gede-gede, lantak kau lah kan. You nak tonggeng todi, lantak kau. Atau aku tanya, K. Saravanan, dalam agama Hindu boleh tidak minum todi? Dia pun fikir, dia nak ingat surah apa tuan-tuan. Dalam agama Hindu start, Tara boleh minum todi. Tengok dia kata, Tara boleh minum, tapi kalau sendiri mau minum, boleh juga. Dia sikit pusing kau tu tak. Dia kata macam tu agama dia, lantak adalah bukan agama aku pun kan. Nak kabur je. Agama dia pun tak bagi minum todi. Agama dia pun tak suka kepada benda yang merosakkan akal, menghilangkan akal kan. Tapi kita kena ingat, kita jangan kata, you tengok, agama you pun cakap tak boleh, agama I pun cakap tak boleh, maknanya agama kita sama. Kau jangan kata macam tu. Itu sudah jadi pluralisme. Kau tahu tak?
Itu kau sudah bagi sama rata. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu yang paling tinggi dan tak ada agama yang lain yang boleh mengatasi Islam. Sebab tu kita ni kadang-kadang kena jaga-jaga. Kita bercakap dengan orang non-Muslim, kita bertoleransi dengan mereka dengan toleransi yang dibenarkan oleh Allah. Apa toleransinya? Lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agamaku. Cukup. Jangan kau nak bodek lebih-lebih. Mentang-mentang kita nak undi, sampai kadang akidah kita pun boleh rosak. Jangan. Sebab kemenangan yang sebenarnya bukan di Putrajaya. Kemenangan sebenarnya di mana? Di hari akhirat. Putrajaya itu alat, dan insya-Allah kita akan mendapatnya, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, jadi bila saya cerita dia pun anggur kan. Tengok, agama you pun cakap macam tu juga kan. Lepas tu kalau you nak sembahyang, you nak dia dengar kan, maknanya dia dah boleh terima. Lalu dia kata apa tu? Saya sudah pesan kalau saya mati, suruh kapankan saya atas kerana bubur berdara pas. Pula kisah. Ya betul dia ni. Itu pasal saya kalau mati masuk syurga. Tara betul lah. Tak betul kan. Dia kata emak saya, mak dia kan, mak saya tu itu MSc juga, kalau mati masuk neraka. Dia kata macam tu. Rosak kata kali di dunia ni. Okey tuan-tuan, kerja kita sampaikan Islam, ya. Dia nak terima ke tidak bukan kerja aku, tu kerja Allah. Semalam saya dekat Setia Alam. Asalnya ceramah, lepas tu macam mana tak jadi, kita buat usrah dengan non-Muslim Cina. Gua tahu tak, Allah aku kata dia pakai suap indik belakang ni, hayya mu bi kulai lah, tengok lah kan. Kata boleh ke? Tak apalah, kita satu benda je senang je hidup kita. Aku pegang satu benda je, aku pun Allah ciptakan, yang ni pun Allah ciptakan juga. Tak ada benda duduk bagus kau dekat sejam berdialog dengan Cina-Cina ni yang pakai suap indik. Dengar penuh khusyuk wa tawaduk. Kau jangan main. Aku sebutlah kan tentang, dia kata, ana kata kita tak boleh berbangga dengan bangsa kita. Saya Melayu, saya tak pernah bangga saya Melayu. You Cina, you tak boleh bangga you Cina. Dia dengar je. Kenapa? Sebab Tuhan Allah menjadikan Melayu dan Cina. Saya pun Allah jadikan, dan awak pun Allah jadikan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tak faham ke tidak aku pun tak tahu. Dia dengar aja kan. Kita ni baca Quran depan dia tahu. Sebab Quran ni syifaun, ada ubat dalam Quran ini. Masalah nak masuk ke tidak bukan kerja aku, kerja Allah. Yang penting kau baca, kau sebut sepatah dua, dia dengar. Ini rujukan kami, ini kitab suci kami, Al-Quran. Ada kata beza kami dengan satu lagi, kami pegang betul dengan Al-Quran, kami pegang betul dengan kitab suci kami pegang betul dengan hadis Nabi. You tahu tak Nabi apa? Nabi ni kita punya Rasul, apa kita punya apa? Prophet. Lebih kurang macam tu lah. Faham. Itu macam sifu paling tinggi mah. Kan? Bagi senang faham ke Cina ni kan. Dia dengar kan. Jadi Tuhan kami kata, Tuhan kami jadikan kamu syu'uban, saya pun syu'uban, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bukan untuk bangga, lita'arafu, untuk saya kenal, oh ini Cina punya style, ini Melayu punya style, ini India punya style, dan saling kenal mengenali. Habis itu siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Tuhan. Lepas tu ada kata, kalau you Cina, you Islam, you mulia. Kalau ada orang Melayu yang tolak Islam, dia hina. Yang tuan-tuan, satu benda lah, rupa-rupanya kalau kita cakap dengan penuh keyakinan Islam ni, diorang akan terima insya-Allah tuan-tuan. Jangan kita cakap tak confident, tak boleh. Kau kena confident kau cakap tu, sebab kau pegang Islam betul-betul. Lama kan, adalah soal jawab, ada dekat YouTube lah, dia letak dah. Habis tu Cina tu jumpa aku, dia kata apa tahu? Ustaz, dia orang boleh menang atas dunia, tapi akhirat dia tak boleh menang Ustaz. Insaf aku, kau tahu tak? Kau bayang dia main akhirat lah pula kan. Dia kata, Ustaz,
Diorang boleh tipu itu PKR, dia boleh tipu itu sama DAP, tapi sama you all dia tak boleh tipu pasal you pegang prinsip agama you kuat. Dia cakap macam tu, aku pun insaf dengan kau tahu tak. Saya dulu ada, dia kata, saya dulu ada belajar itu Jawi, alif bata, alif lam lam ha. Dia kata macam tu tuan-tuan ya. Itu nak kabarnya kita buat kerja yang beri petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita pasal hudud, dia angguk, dia kata saya boleh terima ya. Jadi orang kafir ni, dia semua memang kafir belaka, tapi bukan semua kafir tu dia nak lawan Islam belaka Syekh, kan? Sebab tu zaman Nabi ada kafir yang simpati dengan Nabi. Siapa kafir yang simpati dengan Nabi? Pakcik Nabi lah, Abu Talib. Apa payah sangat kau nak faham, kan? Siapa lagi? Abul Bukhturi, yang antara orang yang membatalkan boykot kepada Nabi selama 3 tahun. Zam'ah bin Al-Aswad, itu semua orang yang bersimpati dengan Nabi. Ibnu Dugunnah yang kita pernah cerita, orang kafir juga, bersimpati dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mut'im bin Adi yang memberikan protection kepada Nabi ketika Nabi balik dari Taif nak masuk ke Mekah, dia protect Nabi. Jadi orang kafir ni tak sama Syekh. Sebab tu kita belajar fiqh, kafir ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Beza belaka. Tapi bila tak ngaji, bodoh baca utusan lawyer, tu yang kau bodoh jadi forever and ever, and Batman forever, dulu kini selamanya. Kena belajar, reti, baru selesai masalah. Kalau tak belajar, masalah kita. Itu yang aku kadang-kadang terfikir semalam tu kan, ya Allah. Padahal masa kita buat pertemuan dekat atas bangunan tu, dekat belakang tu ada Cina buat function, dia ada buat konsert, lebih ni konsert tau, apa Gangnam Style. Ada Amoy kat belakang, kau tahu tak? Maknanya ada konsert, ada karaoke kat belakang. Cina 8 orang ni sanggup meninggalkan konsert tu nak duduk dalam usrah. Tak faham aku, kau tahu tak? Bayang, dia duduk pun bukan dapat pahala pun, tak dapat pahala. Dan lagi dapat pahala dia dengar konsert dia tu, maknanya je kan, pahala segi dia lah. Dia tak, dia datang dengar sampai habis, dengar kan, tanya soal jawab. Tuan-tuan, apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Nabi kata, kalau ada seorang dapat petunjuk dengan sebab engkau berusaha, Allah izinkan dapat petunjuk, itu lebih bagus daripada engkau diberikan humurun na'ami, unta yang berwarna merah. Okey tuan-tuan, disebutkan lagi dalam kisah ini ketika Nabi SAW nak berdakwah kepada kaum kerabat dia. Qala, Sayyidina Ali cerita ketika turun ayat tu, araftu anni bada'tu biha qaumi ra'aitu minhum ma akrah faja'ani Jibril faqala ya Muhammad innaka lam taf'al ma amaraka bihi rabbuka 'azzabaka rabbuk. Bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri amaran kepada kaum kerabat yang paling hampir, Nabi ni dia nak buat tahu, Nabi nak sampaikan Islam, tapi Nabi tengok orang Mekah ni totok, kau tahu tak, dia punya karat tu, kau punya, kau tahu tak, karat tu, weh payah. Nabi kata fasammattu, aku pun diam, aku tak berdakwah, aku tidak buat kerja Islam, tak berani, payah. Dan Nabi seorang bang, Nabi seorang kan, macam mana nak buat ni? Nabi senyap sebab keliling kelalang rosak belaka. Lalu Jibril turun. Jibril kata apa ke Nabi? Ya Muhammad, innaka lam taf'al ma amaraka bihi rabbuk, azabaka rabbuk. Wahai Muhammad, kalau kau tak buat kerja Islam ini, Allah akan azab kau. Oh, tu yang Nabi takut tu. Jadi kita kena ingat, kita tak buat kerja Islam, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita semua wajib buat kerja Islam sekadar kemampuan kita. Kalau yang boleh mengajar, mengajar. Tak boleh mengajar, belajar. Belajar pun tak boleh, pasang bendera. Kan? Tak boleh apa benda, baca qul huwallah. Ada duit, infak. Buat kerja Islam, jangan langsung tak buat. Yang pandai design, buat design dekat laptop, dekat Facebook banyak-banyak. Kempen untuk Islam, supaya kurang-kurang kau ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ali, inna Allah qad amarani an anzir ashiratak. Maka Nabi kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, Allah suruh aku berdakwah kepada anak beranak kita, pakcik makcik kita, macam mana ni? Jadi Ali pun tak tahu macam mana. Kemudian
Nabi masih lagi tak buat kerja. Nabi senyap, fikir. Turun pula Jibril sekali lagi. Jibril turun. Jibril kata apa? Innallaha qad ya Muhammad illam taf'al ma umirta bihi azabaka rabbuk. Jibril turun sekali lagi. Wahai Muhammad, kalau kau tak buat kerja Islam, Allah azab kau. Tuan-tuan, kerja Islam ni wajib, bukan sunat. Tapi siapa yang menyekat kerja Islam, memang cari bala dunia hari akhirat. Memang cari bala, kan? Jadi SB, jadi pemberi maklumat, kan? Duduk dalam majlis ilmu bukan nak belajar, nak menghantar maklumat, nak hantar. Semua tu memang cari bala. Pasal apa? Kau buat kerja bercakap dengan apa yang Allah suruh. Allah suruh sampaikan Islam secara menyeluruh, sempurna, tidak ada tapisan. Tiba-tiba kau masuk majlis ilmu, kau jadi munafik, waliyazubillah. Kau siap kau depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja Islam ni kerja wajib. Ustaz-ustaz yang mengajar, dia tak ada filter lah. Maknanya kalau benda kena cakap, cakap. Benda betul, cakap betul. Jangan ada mana boleh macam tu. Islam ni sempurna, cakap betul-betul. Qulil haq walau kana murran, cakap benar walaupun pahit. Tapi nak kata macam mana dunia hari ni, semua ada undang-undang tu tak boleh, ni tak boleh, menyakitkan hati. Tak apa, sabar banyak-banyak. Dekat hari akhirat besok aku jumpa korang. Jadi Nabi pun macam mana nak panggil pakcik-pakcik ni? Kalau sekadar nak panggil buat usrah tobat haram, tak mari. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, fasna lana ya aliyun syatan ala sa'in min ta'amin wa ada lana usul labanin thumma jima'li bani Abdul Muttalib. Nabi kata, wahai Ali, kau sembelih kambing, buat gulai, buat makanan, ya, ada makan ada minum, kita panggil pakcik-pakcik belaka, kita ajak makan. Lepas tu aku akan bercakap. Okey. Fa fa'altu fajtama'u lahu wa hum yawma idzin 40 rajulan. Ali kata, aku pun ikut arahan Nabi, sembelih kambing, buat gulai, adalah roti tanduri, janji dicapati, semuanya ada. Kami pun jemput anak beranak datang, pakcik-makcik, sepupu sepepek, semua datang. Seramai 40 orang. Ramai. Sebab ada jamuan. Dia ada makan tu je, sebab kawan datang ramai. Kalau nak kata ada kuliah taubat haram, tak mari. Daripada dia makan tak? Tak ada. Alhamdulillah, patutlah ramai malam dia ada makan. Jadi yang datang Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Faqaddamtu ilaihim tilka al-jafnah fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashaqqaha bi asnanihi wa qala kulu bismillah fa akala al-qawm hatta nahlu anhu ma yura ila athar asabi'ihim. Tadi dia pun makan. Nabi pun kata, pakcik-pakcik semua jemput makan, baca bismillah. Semua bismillah belaka. Pasal bismillah benda biasa bagi dia orang. Makan, tambah. Ali kata, aku perhati je. Licin. Lam yabqa illa athara asabihim. Tak tinggal kecuali kesan jari aja dia atas bekas pinggan tu. Licin, kuah pun tak ada, daging pun tak ada, nampak kesan jari aja. Kuatnya makan pakcik-pakcik Nabi ni. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke Ali, Ali bagi minum. Dah kenyang. Nabi nak cakap, berdebur ni. Ni pakcik belaka ni. Falamma arada Rasulullah an yukallimahum, Nabi baru nak bangkit bercakap, Abu Lahab mangkuk ayun tu macam tahu je kau tahu. Dia kata, hadza lahadda ma saharakum sahibukum fatafarraqu. Dia kata apa? Dah. Ini kalau kau dengar dia cakap, kejap lagi ada yang kena sihir, kejap lagi dia. Jom kita belah belaka. Bangkit belaka keluar. Senyap Nabi dengan Ali, senggih-senggih. Klik-klik, aku tengok aku. Kan? Makan Nabi dah, kuliah tak dapat nak disampaikan, kan? Macam mana? Tapi kena buat. Sebab Jibril kata, kalau kau tak buat, Allah azab kau wahai Muhammad. Nabi pun kata dekat Sayyidina Ali, falamma kanal ghad, esok pagi, ya Ali, qut lana bimithli alladhi kunta sana'ta bil amsi min at-ta'ami wasyarab fa inna hadha ar-rajula qad badarani ila ma sami'tu qabla an ukallima al-qaum. Nabi kata, Ali, besok kita buat lagi. Kita masak gulai kambing, roti ada, buat gulai, panggil lagi pakcik kita.
Nabi kata mungkin ni pasal Abu Lahab tu dia dengar tau, dia ada dapat maklumat yang aku nak bercakap semalam. Tu yang dia dah potong stimau awal tu kan, dia dah potong line dia tu. Ali kata tak apa ya Rasulullah, saya buat. Ali pun buat lagi sembelih, dia buat gulai, masak, buat roti semua. Hantar SMS kan, WhatsApp, semua-semualah ke pakcik-pakcik semua, jemput datang rumah Nabi, ada makan. Fasana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sana bil amsi fa akalu hatta nahalu anhu wa imullahi in kana rajulun minhum la yakulu mithlaha. Ali kata yang datang pun sama semalam 40 orang. Ali kata demi Allah, diorang makan macam semalam dia makan, licin sampai nampak bekas tangan jari je, licin. Alhamdulillah. Nabi kata, Ali bagi air minum habis semua. Falamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukalimahum badarahu Abu Lahab. Nabi pun dah tengok pakcik dah kenyang dah ke, Bismillahirrahmanirrahim, baru nak ta'bir, assalamualaikum ta'bir lagi. Abu Lahab kata dah balik semua, ada ahli sihir nak bercakap. Bangkit semua balik. Nabi pun tengok Ali, Ali pun tengok Nabi. Macam kau tengok, susah tau nak berdakwah dekat anak beranak ni. Dah bagi makan free pun yelah, susah je. Kita ni segala puji bagi Allah, ya. Orang akhir zaman ni, kita ni segala puji bagi Allah. Kita ada makan ke tak ada makan, kita datang juga kuliah tuan-tuan kan. Ya. Tapi diorang nak buat program ceramah kena bagi makan dulu. Makan free, baju t-shirt free kan, dapat duit kocek lagi, tapi orang kerusi lagi banyak kan. Masa malam Ustaz Azhar Idrus dekat Putrajaya, Allah, orang macam wukuf di Arafah tuan-tuan. Kita pergi malam tu macam mabit di Musdalifah. Macam itulah suasananya. Allah, ini kalilah dia kata. Ni ada yang repot kejap lagi ni, aku balik ke botol. Allah ya. Okey, siap. Nabi kata dekat Ali, macam mana kita ni? Tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata buat sekali lagi, besok kita buat sekali lagi makan 3 hari berturut-turut bagi makan free. Buat lagi. Ali kata aku pun buat juga. Fasumma jama'tu lahu fasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sana'a bil amsi fa akalu hatta nahalu anhu thumma saqatu min dhalika al-qa'bah hatta nahalu anhu wa imullahi inna kana rajul minhum la yakulu mithlaha wa yashrabu mithlaha. Buat lagi, 3 ekor kambing sudah gugur syahid kan? Makan minum. Ali kata diorang makan macam hari pertama, macam hari kedua, menambah harap kuat makan. Tapi kali ni Nabi dah tak bagi. Abu Lahab nak cakap, peduli apa, aku langgar. Masa tengah bersaut, Nabi pun bangkit. Ya Bani Abdul Muttalib, ini wallahi a'lamu syaban minal arabi ja'a qawmuhu bi afdala mimma ji'tukum bih. Nabi kata, wahai Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku ni orang muda yang paling dihormati, yang paling reti di kalangan seluruh bangsa Arab, dan aku nak bawa kepada kamu benda yang paling baik di kalangan masyarakat Arab. Ini qad ji'tukum bi amri dunya wal akhirah. Aku membawa kepada kamu dengan urusan dunia dan hari akhirat. Aku nak bagi kepada kamu satu perkara berkaitan dengan dunia dan hari akhirat. Elok Nabi kata macam tu. Bangkit Abu Lahab. Abu Lahab kata, dah lah Muhammad, duduk. Dia tak cakap dalam Melayu, dia cakap Arab. Tapi kalau aku cakap Arab, kau bukan faham pun. Apa kata Abu Lahab? Aku ni ramai anak saudara, tahu tak? Tapi tak ada seorang pun anak saudara aku yang menyusahkan kecuali kau seorang. Dia kata macam tu. Dia dah tonjok ke muka Nabi. Masa Abu Lahab cakap macam tu, bangkit Abu Talib. Abu Lahab, kau duduk. Ini aku pakcik dia. Kau pakcik, tapi kau bukan seibu sebapa. Aku seibu sebapa dengan bapak dia. Macam kau faham tak cerita aku ni? Abu Talib adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah. Abu Lahab adik-beradik sebapa, ibu lain-lain.
Abu Lahab pun hangis satu badan. Kalau kita baca cerita ni, sirah ni dia banyak tau. Kena rajin baca lah. Ana pernah baca satu cerita, kenapa Abu Lahab ni bengang ke Nabi. Zaman Nabi kecil-kecil dulu, taklah kecil lah kan, Nabi dah sekolah kebangsaan lah, contohlah kan, bayi-bayi macam tu. Pernah Abu Lahab ni bergaduh dengan Hamzah ataupun Abu Talib, bergaduh. Asal dengan Abu Talib pun bergaduh. Abu Lahab duduk dekat atas, Abu Talib macam ni. Abu Talib kan ni. Jadi Abu Lahab berdegang macam tu. Nabi pergi kat belakang, Nabi rentak kepala Abu Lahab. Apa gaduh-gaduh ni? Dia tolak, berdemak kata Abu Lahab. Abu Lahab kata, kau ni pasal? Aku pacing kau juga, pasal aku yang kena pula. Dia marah kan Nabi kan. Itu tanda awal permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak kabarnya susah rupanya Nabi ni nak berdakwah. Begitulah susah nak berdakwah, terpaksa buat makan sampai 3 kali. Akhir Nabi tekad, Nabi cakap juga. Bila cakap, kita pun tahu orang dah mula marah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena pegang kaedah ni betul-betul. Kalau kita mengajar, kalau kita berceramah, semua orang suka belaka, mana ada benda tak betul itu. Tapi kalau kau mengajar, kau berceramah, ada orang tak suka, aku ustaz ni, aku siap kau ustaz ni, mana betul lah kau cakap tu. Tu kaedahnya. Syekh Abdul Hamid Kishk, seorang ulama Al-Azhar yang buta matanya, dia kata apa? Kalau kau nak tahu khutbah kau berkesan ke tidak, lepas kau berkhutbah ada orang jumpa nak gaduh dengan kau, tu baru khutbah kau berkesan lah tu kan. Lepas khutbah ada orang kata kau ni siap kau, mana khutbah kau ada kesan kan. Tapi kalau lepas khutbah orang ada lah. Jadi tuan-tuan semua, itulah nak sebut kerja Nabi SAW memberi amaran kepada kaum kerabat. Maka kita pada hari ini, ustaz-ustaz, para alim ulama terpaksa buat kerja yang sama, sebab ini kerja yang diarahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah panjang umur dan rezeki, kita bertemu sekali lagi selepas kemenangan Islam pada PRU yang ke-13 insyaAllah. Amin. Tuan-tuan, jangan kita sisihkan waktu. Lagi beberapa hari lagi kita akan menghadapi pilihan raya. Banyakkan berdoa pada Allah. Tuan-tuan yang rajin qiyamul lail berdoa. Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah makbulkan doa kamu. Jadi bila semalam tu, bila saya buat usrah dengan geng Cina tu, dia kata kat aku apa tahu? Ustaz, macam mana mau bikin dia kata itu MCA dia sudah kempen sama itu orang tua-tua salonan 1, dan juga itu budak-budak lah, budak-budak yang universiti yang tak matang lagi lah. Ini dua kumpulan ini tak ada banyak maklumat. Kami cuba sampaikan Islam, dia tolong sampaikan Islam. Bodoh tak Cina ni. Aduh, insaf aku. Apa mau bikin kalau diorang tak mau terima tamu. Aku cakap macam mana yang Allah cakap lah kan. Kerja. Ada kata uncle, kami diajar oleh Tuhan kami, kita usaha dulu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kejayaan. Anak kata dekat dia, macam mana pun kita buat kerja kami dalam parti Islam, kami yakin yang memberi kemenangan Allah. Dia dengar wajah Cina ni, Allah kan dia kata. Uncle, Nabi kami ada sebut dalam satu hadis kan, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana al mazlumu fajiran. Ada dia kata au kafiran, ya, au zaliman. Nabi kata takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Kita sekarang rakyat dizalimi. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada hijab. Tuhan akan makbulkan doa kita sekalipun yang doa tu orang yang bukan Islam. Itu macam betul. Ini Tuhan kami kata, Nabi kami sebut. Kenapa? Sebab zalim ni memang tak dibenarkan. Orang tu jahat, dia jahat kan, tiba-tiba kau zalim dia, tetap tak boleh. Zalim macam mana keadaan, tetap tak boleh. Walaupun orang tu jahat, kalau nak jatuhkan hukuman, masuk mahkamah, ikut undang-undang, jatuhkan hukuman. Tapi kau saja nak pergi pacitkan tayar kereta dia, kau nak balik telur busuk dekat dia, tak boleh. Nabi tak bagi. Sebab tu anak kata ke dia, walaupun you all bukan Islam, you all non-Muslim, you doa lah, insya-Allah Tuhan kami makbulkan dan beri kemenangan. Okey. Kan? Ini tuan-tuan, subhanallah, untung kita duduk dalam perjuangan Islam.
untungnya kita baca sirah Nabi, menyebabkan kita ada keyakinan berhadapan dengan diorang, sebab kita yakin Allah jadikan mereka dan Allah jadikan kita, dan Allah jadikan diorang untuk Allah uji kita nak buat kerja Islam ke tidak. Ini usaha kita, insya-Allah, ya. Jadi insya-Allah Basyat kita akan buat salat hajat supaya Allah berikan kemenangan kepada Islam pada PR yang ke-13, insya-Allah. Amin. Dan minta Allah Ta'ala hancurkan segala tipu daya perancangan jahat mereka, insya-Allah. Amin. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير تكبير تكبير.